Okey, sekarang kita pergi kepada kuliah yang seterusnya. Okey. Dan seperti yang saya katakan tadi, kuliah yang pertama adalah kuliah asas untuk aquaponik, dan kuliah ini adalah merupakan PowerPoint presentation saya semasa saya menjadi pengarah Institut Aquaculture Tropika, di mana pada masa tersebut, iaitu pada tahun 2013, kami telah membuat projek aquaponik, okay, di mana saya bersama dengan Profesor Dr. Faizah telah membuat projek aquaponik di Aquatrop. Okay. Kami membuat projek tersebut bukan sahaja untuk mendapat data, tetapi juga kami telah apply projek tersebut kepada penduduk ataupun masyarakat di kawasan Kampung Telaga Batin. Kampung ini adalah berdekatan dengan lapangan terbang di Kuala Terengganu ini. Okay. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, okay, cuba tengok slide ataupun lecture note yang saya bagi dalam animo. Okay. Cuba tengok slide yang kedua, okay, iaitu mengenai pengenalan sistem aquaponik. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, aquaponik adalah aktiviti ternakan gabungan di antara ternakan aquaculture, iaitu ternakan ikan, bersama dengan hidroponik ataupun tanaman tanpa tanah. Okay. Jadi projek ini, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, okay, adalah merupakan aktiviti ataupun kaedah menggunakan air buangan daripada tangki ternakan ikan dialirkan kepada tumbuhan, dan ini akan memberi nutrien kepada tumbuhan untuk membesar. Jadi akar tumbuhan yang berfungsi sebagai biofilter menyerap nutrien yang terdapat di dalam air buangan daripada tangki ternakan ikan, di mana nutrien diserap dan air akan menjadi bersih, dan air yang bersih akan dimasukkan semula ke dalam tangki ternakan ikan. Jadi ini adalah merupakan sistem pusingan, dan sistem ini, seperti yang saya nyatakan sebelum ini, adalah sistem yang sangat efektif, penggunaan air yang sangat berkurangan. Tumbuhan yang berpotensi untuk aktiviti aquaponik yang kami buat adalah sawi dan salak kerinting, kerana tumbuhan ini cepat membesar dan digemari ramai. Ikan yang berpotensi untuk sistem aquaponik yang kami buat adalah merupakan ikan keli dan juga ikan tilapia, kerana ikan ini adalah ikan yang cepat membesar dan juga ikan yang tahan lasak. Okay. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, projek ini adalah merupakan projek kerjasama di antara Jabatan Perikanan dan Jabatan Pertanian, dan kita libatkan peserta-peserta atau penduduk di kawasan Kampung Telaga Batin. Okay. Dan ini sebagai sumber pendapatan tambahan kepada golongan sasaran
yang berpendapatan rendah. Dan kita juga boleh apply kepada orang yang kurang upaya, suri rumah, ibu tunggal dan pekerja kampung. Jadi projek ini menelan belanja keseluruhan adalah sebanyak RM30,000 dan projek ini telah memberi anggaran pendapatan minima untuk per individu peserta per bulan sebanyak RM300 hingga RM500 sebulan. Ini adalah merupakan pendapatan sampingan atau tambahan. Okay. Dan yang bagusnya hasil-hasil ikan keli adalah merupakan ikan yang segar dan juga salak dan juga sawi organik, okay, yang bebas daripada pencemaran ataupun baja kimia dan juga racun serangga. Projek ini telah melibatkan beberapa orang peserta, okay, dan di samping itu kita juga telah mengadakan taklimat yang telah dihadiri oleh lebih kurang 57 orang peserta yang terdiri daripada penduduk-penduduk di kawasan Kampung Telaga Batin. Dan kita juga telah mengadakan majlis penyerahan sistem aquaponik kepada peserta-peserta projek Kampung Telaga Batin. Okay. Dan projek tersebut telah melibatkan seramai 3 orang peserta perintis. Mereka adalah terdiri daripada Encik Muhammad Nur bin Taib, pemandu kereta sewa. Yang kedua, Encik Muhammad bin Ismail, seorang pengawal keselamatan. Dan Encik Ali bin Ghani yang merupakan seorang tukang rumah. Jadi projek ini telah dapat menghasilkan tuaian sayur untuk setiap 1 bulan. Jadi peserta telah mendapat 3 hasil tuaian dalam satu pusingan, dan mereka juga dapat menuai 1 hasil tuaian ikan yang bersaiz pasaran, di mana ikan ini berumur mengambil masa selama 4 bulan untuk mencapai saiz pasaran. Jadi dalam satu saiz pusingan, iaitu selama 4 bulan, penternak telah dapat menghasilkan 1 pungutan ataupun hasil ikan bersama dengan 3 pusingan hasil tanaman sayur. Okay. Sayur ini dapat dihasilkan setiap bulan. Okay. Jadi dapat menghasilkan 2 produk dalam satu pusingan, iaitu ternakan ikan dan juga ternakan sayur. Okay. Jadi projek ini telah menjana pendapatan untuk pusingan yang pertama, iaitu dapat menjual sebanyak RM1,000 lebih kurang hasil daripada ternakan ikan keli, dan telah mendapat hasil sebanyak RM121 untuk jualan tanaman salad untuk 3 kali tuaian.
Jadi walaupun nampak di sini tidak begitu banyak, tapi ini adalah merupakan seperti saya nyatakan tadi, merupakan pendapatan sampingan. Dan kalau nak mendapat keuntungan yang lebih banyak, maka perlulah saiz ataupun skala ternakan ini perlu diperbesarkan lagi. Jadi hasil jualan sayur dan juga ikan telah dijual kepada kedai-kedai makan di kawasan persekitaran kampung Telaga Batin dan juga orang perseorangan sahaja. Dan hasil daripada maklum balas sangat menggalakkan, di mana mereka telah menyatakan sayur ekoponik yang dihasilkan adalah lebih sedap berbanding dengan sayuran biasa. Dan sememangnya sayur-sayur ekoponik menjadi pilihan utama kerana tidak mengandungi racun kimia, racun perosak, dan ia segar, dan of course dia adalah sayuran organik. Jadi projek ekoponik ini sangat bagus, mempunyai potensial masa depan yang cerah, di mana projek ini juga selain daripada aktiviti komersial, ia juga boleh dijadikan sebagai elemen ekopelancongan seperti yang telah dilakukan di luar negara seperti di Australia, di South Africa dan sebagainya. Jadi seperti yang saya nyatakan pada kuliah yang sebelum ini, banyak manfaat projek ekoponik selain daripada ianya mampat. Projek ini mudah dijalankan, sama ada secara kecil-kecilan atau secara komersial. Projek ini boleh dilakukan secara kecil-kecilan oleh individu, terutama ibu tunggal, orang kurang upaya dan warga emas, kerana projek ini boleh dilakukan di kawasan rumah masing-masing kerana ia tidak mempunyai atau memerlukan ruang yang luas. Projek ini juga adalah sebagai sumber pendapatan sampingan, dan projek ini juga dapat menghasilkan ikan segar, sayur organik yang bebas daripada racun serangga dan baja kimia. Dan projek ini jika dilakukan secara besar-besaran, ia juga berpotensi untuk dijadikan elemen ataupun projek ekopelancongan. Jadi saya rasa itu serba sedikit mengenai projek ekoponik yang telah kita lakukan di Institut Aquacultur Tropika UMT. Sekian, terima kasih.